Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita ya, bab 3 nutrisi ya, iaitu tajuk baru ya, 3.1 kelas makanan ya. Okey, kelas makanan terdiri daripada 7 ya, iaitu pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, yang keenam pelawas dan yang ketujuh air ya. So ini adalah 7 kelas makanan. Okey, kenapa kita makan ya? Apa kepentingan makan ya? Pertama dah tentulah ya untuk kekal badan sihat ya. Okey, yang kedua ya merupakan sumber tenaga untuk menjalankan aktiviti seharian. Okey, yang ketiga sebagai ya pertumbuhan lah ya. Daripada kamu dalam kandungan lagi ya, fetus dan bayi ya, kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Okey, semua tu memerlukan pertumbuhan ya. Okey, yang seterusnya untuk sumber haba ya untuk memanaskan badan ya. Ini sangat terasa bagi mereka yang berada di kawasan yang sangat sejuk ya, suhu yang ekstrim. Okey, yang seterusnya membaiki dan menggantikan tisu-tisu rosak ya. Pertama bila kamu luka ya, kamu mengalami apa-apa kecederaan ya dan sebagainya. Dan seterusnya menghasilkan sel-sel baru. Okay, itu adalah kepentingan makanan. Okey, kita tengok satu persatu ya. 7 kelas makanan dimulai dengan karbohidrat. Okay, karbohidrat ni apa? Ia merupakan sumber utama tenaga untuk aktiviti fizikal. Terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Contoh ya, kanji, glikogen dan selulosa. Kat mana kita nak jumpa semua ni? Okey, kita tengok ya. So, kanji disimpan dalam tumbuhan. Ya, contoh ni lah, kamu makan nasi. Ya. Nasi, ya, roti, ya, kentang. Ya. Okay, itu adalah kanji sebenarnya. Ya. Okay, seterusnya, glikogen disimpan dalam haiwan, hati dan otot manusia. Ni dia. Ya, di mana glikogen ni berada. Okay, seterusnya, selulosa. Okay, yang ni pun daripada tumbuhan juga ya, iaitu dia membentuk dinding sel tumbuhan. Ya, sebab itu kalau kita makan daripada tumbuhan ataupun haiwan ya, kita dapat semua-semua ni lah ya. Okay, itu dia karbohidrat ya. Seterusnya kita pergi kepada protein. Ya, iaitu dia mengandungi juga unsur karbon, hidrogen dan nitrogen. Dia juga merupakan sumber tenaga. Okay, dan yang paling penting dia adalah untuk pertumbuhan badan kamu ya, untuk membaiki tisu-tisu rosak ya, untuk menghasilkan enzim, antibodi, hormon, tulang dan otot. Contoh ya, ni kamu boleh tengoklah ya. Lauk kamu itulah sebenarnya ya, iaitu ikan, ayam, daging dan kekacang ya. So, itu semua adalah sumber protein. Kisahlah daripada laut ataupun daripada darat. Senang cerita, lauk kamu tu lah. Ya. Okey, kelas makanan seterusnya ialah lemak, di mana terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ya. Di mana dia, ya, fungsi dia adalah melindungi organ daripada kerosakan. Ya. Dia terbentuk daripada gliserol dan asid lemak. Ya. Di mana ya fungsi lemak juga sebagai pengangkut ya vitamin A, D, E dan K. Okay, apa contoh makanan lemak ya? Contohnya mentega ya. Ni gambar mentega ya. Daging ya, daging kamu makan sebagai lauk tu ya. Dan kacang tanah. Okey. Minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa daripada kelapa ataupun minyak kelapa sawit ni juga kategori lemak, tapi daripada lemak tumbuhan lah ya. Mentega ya daripada haiwan ya. Kalau kekacang ni daripada tumbuhan juga ya. Jadi itu adalah mengenai lemak
dan contoh dia lah. Okay, vitamin. Kelas makanan seterusnya iaitu vitamin. Vitamin adalah sebatian organik yang dia tidak membekalkan tenaga, tetapi diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang sedikit bagi mengekalkan kesihatan yang baik dan berterusan. Jadi vitamin ni kita kelaskan kepada dua lah, iaitu vitamin larut lemak, iaitu vitamin B dan C, dan seterusnya vitamin larut air, iaitu vitamin A, D, E dan K. So itu adalah vitamin. Jadi kamu boleh tengoklah, banyak terdapat daripada makanan seperti inilah, daripada susu, daging, buah-buahan, sayur-sayuran. So ini adalah sumber-sumber daripada yang boleh memberikan kita vitamin. Sebenarnya vitamin ni apa yang kebanyakan apa yang kita makan dalam kehidupan seharian kita tu memang ada, terutama daripada buah-buahan, sayur-sayuran, lauk ataupun produk penusu yang kita ambil. Jadi sebenarnya kita tak perlukan yang tambahan lah, sebab apa yang kita makan tu seharian tu dah cukup vitamin dia. Ini adalah sumber vitamin, fungsi dan kesan kekurangan dia. Kita tengok vitamin pertama iaitu A. Ini vitamin A. Sumber dia apa? Daripada sayur-sayuran. Lobak merah, tomato, labu, telur ikan. Fungsi dia untuk kita melihat ataupun pandangan pada waktu malam yang baik dan kulit yang sihat. Kesan dia kalau kurang kamu mudah mendapat rabun malam dan kulit tidak sihat lah. Kalau kamu kurang vitamin A. Okey, sumber yang seterusnya daripada vitamin B. Vitamin B daripada mana? Sayur-sayuran hijau, susu, telur, biji ring dan juga yeast. Yeast ni apa? Itu adalah satu mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan roti, donat dan sebagainya. Fungsi dia untuk sistem saraf kita supaya sihat. Kalau kesan kekurangannya boleh dapat penyakit beri-beri dan anemia. Anemia ni sejenis penyakit kekurangan darah merah. Sumber vitamin seterusnya ialah vitamin C. Sumber dia ialah daripada buah-buahan segar. Sayur-sayuran hijau. Buah-buahan segar apa? Limau, anggur, buah-buahan macam tu lah. Fungsi dia dah tentu untuk melawan penyakit sebagai sistem imunisasi. Kekurangan dia boleh menyebabkan penyakit Scurvy, iaitu gusi mudah berdarah. Sumber vitamin seterusnya ialah D. Sumber dia daripada kuning telur, hati, terbentuk pada kulit di bawah sinaran matahari. Itu sinaran pagi lah. Sangat baik sebenarnya dia ada vitamin D. Tapi jangan ambil waktu panas yang terik tu itu dah bahaya pula sebab UV dia banyak. Fungsi dia untuk gigi dan tulang yang sihat serta kuat lah. Kesan kekurangan dia boleh menyebabkan penyakit riket. Riket ni penyakit berkaitan dengan tulang. Sakit gigi dan penyakit kulit. Kulit ni banyak menyerang sekarang. Vitamin seterusnya vitamin E. Kandungan sumber dia ialah minyak sayur-sayuran. Minyak sayuran banyaklah. Kelapa sawit, minyak kelapa, jagung, soya dan sebagainya. Juga daripada kacang. Daripada kacang. Tujuan dia atau fungsi dia untuk kesuburan, mencegah kerosakan sel, dan kesan kekurangan dia boleh menyebabkan kemandulan dan keguguran fetus. Fetus ni kandungan, bayi dalam kandungan tu. Seterusnya vitamin K. Sumber dia ialah hati, sayur-sayuran hijau, tomato, juga kuning telur. Nampak tak? Kuning telur ni dia banyak khasiat. Dia ada vitamin yang diperlukan dalam badan kita. Tapi orang takut nak makan lah sebab dengan cerita kolesterolnya. Tapi sebenarnya tak ada masalah kalau kita tak makan dalam kuantiti yang banyak sebenarnya.
Fungsi dia untuk mempercepatkan pembekuan darah. Kesan kekurangan dia melambatkan pembekuan darah. Ini adalah vitamin ya, dan dari segi fungsi dia lah ya. Okey, pelawas ya. Kelas makanan seterusnya ialah pelawas, iaitu bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Okey, terdiri daripada selulosa yang terdapat dalam sel tumbuhan. Okey, so pelawas ni fungsi dia merangsang peristalsis dan mengelakkan sembelit. Apa peristalsis ni? Ya, ketika kamu makan, ketika kamu buang air besar, dia akan melalui satu salur ya. Jadi pergerakan dia tu ya, daripada kamu makan kat mulut kamu nak turun ke sistem pencernaan kamu, pergerakan itu dipanggil peristalsis ya. Begitu juga untuk kamu buang air besar ya, pada usus besar kamu lah. Pergerakan nak keluar najis tu dipanggil peristalsis. Jadi kita memudahkan pergerakan dia dan mudah untuk kamu buang air besar dan mudah untuk dicernakan apa yang kamu makan. Itu dia fungsi pelawas. Dan tentulah banyak daripada buah-buahan dan sayur-sayuran ya, termasuk temikai ni ya, dan juga daripada bijirin ya. Bijirin ni apa? Gandum ya, oat ya. Macam-macam lah sekarang ni, oat lah apa semua ada ya. Benda-benda macam itulah ya. Okey, seterusnya ialah mineral ya, iaitu bahan bukan organik yang memang diperlukan oleh badan kita ya. Fungsi dia mengawal atur proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Ini garam ya. Macam-macam rupa garam kita letak kat sini ya. Dan ini adalah makanan laut ya. Makanan laut sama je ya. Jadi mineral memang banyak daripada garam, dah tentulah ya. Bukan saya sebagai perisa dia juga ada kandungan mineral yang sangat tinggi. Makanan laut pun begitu jugalah, terutama mineral iodin ya. Penting tu ya untuk sistem hormon kita sebenarnya. Okey, ni adalah mineral, fungsi dan kesan dia. So yang pertama kalsium. Mineral kalsium fungsi dia untuk membina tulang dan gigi yang kuat, membantu proses pembekuan darah, dan kesan kekurangan dia boleh menyebabkan penyakit riket ya. Dan seterusnya mineral natrium diperlukan untuk pembentukan bendalir badan seperti plasma darah. Kesan kekurangan dia boleh menyebabkan kekejangan otot, kelesuan ya, kurang selera makan ya, dan sebagainya. Okay, natrium ni juga ya, kandungan yang tinggi pada garam. Sebab nama garam pun secara kimianya ialah natrium klorida ya. Dan mineral seterusnya ialah besi, zat besi ya. Ini penting untuk membina hemoglobin dalam sel darah merah. Bina sel darah merah kita lah. Kesan kekurangan dia boleh menyebabkan anemia ya. Anemia tadi saya dah kata kurangnya sel darah merah ya. Dan iodin tadi saya dah kata banyak daripada makanan laut diperlukan oleh kelenjar thyroid untuk penghasilan hormon. Ini menyebabkan hormon pembesaran kita lah ya. Jadi penting sebenarnya iodin ni, kesan kekurangan yang boleh menyebabkan penyakit gout ya. Bukan gout yang bengkak tu ya, tapi dia pada hormon kita ya, yang terletak di antara kalau boleh cerita dekat leher kita lah ya, dekat kawasan tu. Okey, seterusnya mineral fosforus. Ini penting untuk tulang dan gigi kita. Kesan kekurangan dia menyebabkan penyakit riket ya. Dan seterusnya ialah kalium, diperlukan untuk pengecutan otot badan, mengekalkan kepekatan darah dan bendalir tisu padat. Ini adalah fungsi dia lah ya. Jadi kesan kekurangan dia akan menyebabkan kelesuan otot ya, kekejangan otot ya. Itu kesan kekurangan dia lah ya. Okey, seterusnya ya, apa yang paling penting lah ya, iaitu air. Ya, di mana air dia mengandungi hidrogen dan oksigen yang sangat penting kepada badan kita. Okey. Jadi fungsi dia dah tentulah sebagai pelarut bahan kimia dalam badan.
Okey, tak ada air ni macam mana badan kita nak beroperasi? Macam mana kita punya organ-organ nak menjalankan kerja dia? Macam mana darah kita nak diangkut? Ya. Jadi semuanya perlukan air. Badan kita ni sebenarnya 70% dia adalah air. Jadi fungsi dia sebagai pelarut bahan kimia dalam badan. Okey, yang seterusnya, medium pengangkutan nutrien dan oksigen dalam sel. Saya dah kata tadi, kalau tak ada air, macam mana sel darah kita nak mengangkut segala bahan-bahan yang ada ke seluruh badan dan mengawal atur suhu badan. Sebab itu kita kena minum air yang cukup. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan kalau kita nak baik lagi, nak bagus lagi, kita minum mengikut berat badan kita dan aktiviti fizikal kita. Okey, jadi sekurang-kurangnya 8 gelas air tu, itu panduan yang paling ringkas lah. Air apa? Bukan air manis saja. Walaupun saya tunjuk ni gambar air manis dan ini adalah jus buah-buahan. Tapi sebenarnya dikatakan air yang baik adalah air kosong. Air yang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa campuran. Itu yang sebenarnya. Bukan air manis ataupun jus buah-buahan, tak ada masalah. Tapi yang sebaiknya 8 gelas yang saya sebut tadi adalah air kosong. Air yang tidak ada apa-apa kandungan lain yang kita campur. Barulah fungsi badan kita dapat berjalan dengan baik. Air lain ni bukan tak boleh, tapi dia akan mendatangkan kesan-kesan yang lain lah. Terutama gula, air sebagai orang tak tahan ais, pewarna makanan dan sebagainya. Ada banyak pula masalah kesihatan lain yang timbul. Jadi biasanya air dikaitkan dengan gula lah. Jadi kita nak sihat, kita perlukan air yang banyak sesuai dengan usia, dengan aktiviti kamu, dengan berat badan kamu. Jadi sebenarnya air dimasukkan adalah air kosong sebenarnya. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap penerangan dalam video ini dapat membantu menambah kefahaman kamu dan dapat kamu gunakan dalam kehidupan seharian juga. Okey. Terima kasih dan jumpa lagi untuk video seterusnya.